أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan daripada surah Al-Fatihah dan ayat surah Al-Baqarah 1 hingga 5. Sebelum kita masuk menelusuri surah Al-Jumu'ah, saya ingin membacakan terlebih dahulu sinopsis surah Al-Jumu'ah. Jadi surah ini surah yang agak pendek, jadi boleh kita bahagikan pada 3 tajuk ataupun tema utama. Yang pertama, surah Al-Jumu'ah mengetengahkan pengisytiharan keagungan 4 nama Allah dan juga 4 peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada elemen tasbih, yakni menyucikan Allah. Tema yang kedua ialah ciri-ciri Yahudi yang terdapat pada manusia lain yang akhirnya akan menyebab terhalangnya tasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, surah ini mempamerkan seruan menyeru manusia untuk menyertai solat Jumaat sebagai salah satu bukti utama mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu saya serahkan kembali pada para pembaca Al-Quran kita untuk yang pertama Ustaz Haji Qamrul Zaman membacakan ayat 1 sehingga 5 surah Al-Jumu'ah, kemudian disambungkan oleh SP Muhammad Syahran ayat 6 sehingga habis
surah Al-Jumu'ah, dipersilakan. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إن
زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan daripada surah Al-Jumu'ah yang dialunkan oleh Al-Fadil Tuan Haji Ustaz Kamaruzaman bin Daud yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Bahagian Khidmat Pengurusan Yayasan Ad-Din, dan seterusnya oleh SP Muhammad Syahran bin Datuk Haji Tarmizi, merupakan Ketua Ketua Balai Polis
Central Ipoh. Ya. Dengar bacaan tu saya pun jadi blank. Okey. Saya nak minta izin semua boleh tak? Saya nak ubah cara duduk sikit. Dah kebeh. Aduh, minta maaf ya. Muda-muda kebeh ya, minta maaf lah haji-haji. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sebenarnya ni mendahului jadual Sebab apa kita nak bagi masa pada Ustaz Syafiq? Ustaz Dr. Syafiq dia tak boleh cakap sikit-sikit. Jadi kita bagi masa, dah banyak ni Ustaz. Kalau lebih juga saya tak tahu. Baik. Jadi dengan itu tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya menjemput Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Syafiq bin Sahimi, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Islam Universiti Tun Hussein On Malaysia, bagi berkongsi dengan kita tadabbur yang kita boleh dapat daripada surah Al-Jumu'ah. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد المجاهد الشهيد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nih, pakai dia dulu satu. Yang berusaha Kekanda Al-Fadil Dr. Bazli, yang saya muliakan lagi saya kasihi Al-Fadil Ustaz Sahibul Fadilah Ustaz Kamaruddin Adam, mewakili Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak, yang saya kasihi dan saya raikan, yang banyak berusaha pengurusi Masjid Al-Muttaqin Taman Meru, barisan ahli jawatan kuasa yang menjadi tulang belakang kepada majlis ini, iaitu Rumah Ngaji Negeri Perak dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa Rumah Ngaji Laman Sri Ridwan yang menjadi penasihatnya Datuk Nurmah yang bersama dengan kita pada tengah hari ini, dan kepada semualah yang mungkin tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu dan saya kenal mukanya, takut nanti habis masa dengan sebut nama saja. Jadi semua yang menjayakan majlis ini, saya mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Dan saya mengingatkan diri saya dan kepada semua yang hadir untuk kita berniat dengan niat iktikaf selama kita berada di dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah menetapkan kepada kita dalam majlis ini, sambil pahala berada dalam majlis ilmu, kita juga dicatat dengan majlis beriktikaf di dalam rumah Allah. Apatah lagi kita berada pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang menjadi amal utamanya adalah iktikaf.
Disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ishrul awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zar. Adalah Nabi SAW bila masuk pada 10 yang terakhir, baginda akan menghidupkan 10 malam. Yang Nabi menghidupkan itu sedang baginda beriktikaf secara penuh di dalam masjid yang berada berhampiran dengan rumah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita juga dapat mengikut petunjuk baginda dalam beriktikaf pada 10 yang terakhir yang kita sedang ada ini. Hadirin kaum muslimin yang saya kasihi sekalian, insya-Allah taala kita akan berhenti pada pukul 1 dan kita akan terus kepada tadabbur kita daripada suratul Jumu'ah, dan saya harap semua yang ada mushaf Al-Quran di depannya boleh melihat bersama agar kita dapat pergi kepada satu persatu ayat untuk kita tadabburkan bersama. Dan saya yakin semua rumah ngaji telah pun dapat membezakan SP di antara Muhammad Sahran bin Dato' Haji Tarmizi. Okey, tadabbur dan juga tafsir, dan sesi kita bukanlah sesi tafsir, tetapi sesi kita adalah sesi tadabbur Al-Quran Al-Karim, yang semuanya maklum bahawa tadabbur lebih umum daripada tafsir dan tafsir lebih dalam daripada tadabbur. Baik, dengan itu Perkataan majlis tadabbur diambil dari ditamatkan perkataan di sini, dabara, ditangguhkan. dan dabara diambil dari perkataan dubur, iaitu belakang. Maka memahami di sebalik masjid ayat kepada itu rumah adalah ngaji. tadabbur. Okey, silakan wakil Makalah pengurusi. tafsir diambil daripada perkataan fassara yufassiru tafsiran, iaitu ay tabyinan, iaitu menerangkan. Baik, dengan itu menjelaskan selesai dalam dengan majlis lebih kita pada hari mendalam ini. segala makna-makna Marilah ayat. sama-sama kita Dan tunggu itu untuk salat adalah zuhur. kerja para Alang-alang dah ulama. lagi beberapa minit je nak masuk Kerja ni. 5 minit je menafsirkan, lagi. kerja para ulama. Selamat berpuasa yang semua. cukup Semoga alat bertemu mufassir. dengan ibadah pada Lailatul Manakala Qadar. kerja Dan mentadabbur selamat Hari Raya adalah Aidilfitri. perintah Allah untuk semua Wabillahi manusia hidayah wa taufik. mesti mentadabbur Assalamualaikum Al-Quran warahmatullahi Al-Karim. Allah wabarakatuh. berfirman di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh barakah. Barakah itu akan dapat liyadabbaru ayatih, bagi mereka yang mentadabbur ayat-ayatnya dan mengambil petunjuk bagi orang yang menggunakan akal fikirannya. Jadi sesi kita ini sesi tadabbur, bukannya tafsir. Kalau tafsir saya tak layak, Ustaz Kamarudin layak. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita tengok sama-sama surah Al-Jumu'ah. Pertama sekali, sebutan surah Jumu'ah banyak orang kita salah sebut. Dia sebut surah Jumu'ah. Sebenarnya sebutannya adalah dengan didammahkan, bariskan depan mim, Jumu'ah. Tengok betul-betul kat situ. Jumu'ah, bukan Jum'ah. Okey, kita sebut Jum'ah. Seperti juga surah Sajdah dengan sejadah. Okey, jadi itu tak apalah, biasakan yang betul. Maka surah ini disebut suratul Jumu'ah. Okey, dengan mimnya didammahkan. Okey, dammahkan suratul Jumu'ah. Allah Azza wa Jalla memulakan ayat ini yang mulia ini, dan ulama-ulama ulumul Quran meletakkan kategori surah ini sebagai surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan di Madinah, atau lebih tepat lagi surah yang diturunkan selepas hijrah. Ulama ulumul Quran dalam mengkategorikan Madinah atau Makkah ada 3 mazhab atau 3 qaul. Pandangan pertama mengatakan kalau sebut dia Madinah atau Mekah merujuk kepada ayat Allah untuk orang Madinah atau Mekah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan surah Mekah atau Madinah iaitu surah yang diturunkan di Mekah, tak kira kepada siapa. Atau surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah, tak kira kepada siapa. Pandangan ketiga mengatakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah, dan surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah. Pandangan ketiga adalah pandangan jumhur di sisi ulama ulumul Quran, iaitu semua ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrah, tak kira di mana turunnya, dianggap sebagai Makkiyah. Semua surah atau ayat yang diturunkan selepas hijrah maka dinamakan surah Madaniyah, tak kira kepada siapa ia diturunkan. Itu lebih tepat menurut ulama-ulama ulum Al-Quran. Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam suratul Jumu'ah ini, firman Allah Ta'ala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tadi Al-Fadhil Ustaz Kamarudin dah mulakan juga dengan perkataan tasbih dan juga takdis. Surah ini dianggap sebagai surah musabbihat.
Surah yang dimulakan dengan perkataan tasbih. Sabbahalillah, yusabbihulillah. Hadirin semua, kalau tuan-tuan tengok dalam surah ini Allah mulakan dengan yusabbih. Perkataan yusabbih bagi yang belajar bahasa Arab adalah fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Inggeris disebut present tense. Dan fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab memberikan makna ad-dawamu wal istimrar. Maknanya apa? Bila digunakan perkataan fi'il mudhari' sedang berlaku, maknanya sentiasa terus berlaku dan sedang berlaku perbuatan tasbih kepada Allah oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Bukan dulu bertasbih, sekarang tak bertasbih. Tak, dulu bertasbih, sekarang bertasbih dan dia terus bertasbih. Artinya kalau ada kucing lalu di depan kita, yakinlah kucing itu sedang bertasbih kepada Allah. Dan kalau kita keluar daripada masjid ini dan melihat sekumpulan burung sedang terbang di atas kita, yakinlah ia sedang bertasbih. Cuma satu je. Allah sebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada satu pun yang ada di langit dan di bumi melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma kalian tidak dapat memahami bahasa tasbih yang mereka ungkapkan. Kita mengungkapkan tasbih dengan menyebut subhanallah, tetapi kucing dengan caranya, burung dengan caranya, ikan dengan caranya, pasir dengan caranya. Tetapi tuan-tuan kena yakin, kalau Allah bukakan hijab telinga kita, kita akan dengar semua batu-batu itu bertasbih. Bagus dengar ke bagus tak dengar? Bagus dengar ke bagus tak dengar? Tuan-tuan, Allah lebih mengetahui hikmahnya dan sebenarnya memang bagus setakat ini tak dengar. Cuba bayangkan tuan-tuan dengar ikan bertasbih. Nak masak asam pedas macam mana? Cuba dengar ayam bertasbih. Pisau baru letak dekat leher disebut subhanallah, subhanallah. Tak tergamak kita nak tasbih. Nak sembelih. Maka Allah Ta'ala tidak menjadikan ucapan tasbih daripada makhluk didengari oleh kita dengan hikmah yang sangat besar. Supaya tugasan khalifah berjalan baik seperti biasa. Cuma apa pengajarannya? Pengajarannya, wahai manusia, sedar dan tahulah, kalau kamu semua tak nak bertasbih, di sana terdapat bilion makhluk Allah yang terus bertasbih. Allah tidak rugi dengan kamu tidak bertasbih. Tetapi kamu termasuk dalam golongan yang rugi kerana tidak bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu tasbih? Tasbih adalah apa jua perkara yang asalnya daripada hati, yang datang mendakwa dan meyakini Allah Maha Suci dan bersih daripada segala kekurangan, kelemahan, kezaliman dan juga kesyirikan. Tuan-tuan dalam hati merasakan Allah tak lemah, tak zalim, tak ada kekurangan bagi dia. Itu maknanya tasbih. Sebab itu hadirin semua, Allah memulakan ayat tasbih di sini. Nanti di bawah Allah Ta'ala ceritakan tentang golongan Yahudi. Dan golongan Yahudi lah yang paling banyak mereka reka sesuatu terhadap Allah yang tak layak bagi Allah. Tak layak bagi Allah. Contoh, dia kata Allah berehat hari Sabtu. Hari lain Allah kerja. Bukankah berehat bagi Tuhan itu kelemahan? Maka Allah mulakan dengan tasbih supaya jangan ada bagi mana-mana orang yang beriman kepada Allah Ta'ala menganggap dan merasakan Allah lemah, Allah tak tahu kita buat apa, tak nampak kita buat apa, Allah tahu yang zahir, yang batin Allah tahu. Tidak ada suatu pun kelemahan bagi Allah. Itu tasbih. Sebelum saya masuk ayat kedua, tuan-tuan, saya tak tahu sempat ke tak masuk ni 12.30 dah. Baru ayat 1. Nah, kita sambung tahun depan punya sesi, tuan-tuan. Okey, kalau tak habis. Hadirin semua, pasalnya penting juga. Fadilat tasbih. Tuan-tuan, fadilat tasbih ni besar sangat. Banyak sangat. Banyak sangat. Dan saya boleh katakan siapa yang nak membawa pulang bertemu Allah di akhirat nanti dengan membawa amalan tasbih, ia cukup memberatkan mizan timbangan amal kita di sisi Allah. Sebuah hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, disyarahkan oleh Al-Imamun Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah menyebutkan, kata baginda, wa subhanallah tamla'ul mizan.
Ucapan subhanallah, pahalanya memenuhi timbangan mizan amal kamu di akhirat. Itu okey kan? Satu hadis yang direkodkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam bab yang terakhir di dalam Sahihul Bukhari, dalam bab kelebihan zikir. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Dua rangkap kata zikir yang paling Allah suka, paling senang disebut, paling berat timbangannya nanti di akhirat. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Saya rasa tuan-tuan, dua hadis ni banding dengan banyak lagi hadis yang lain sebenarnya sudah cukup untuk menggerakkan hati kita untuk menjadi di kalangan orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan siapa yang menyebutkan sehari 100 kali subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, diampunkan segala dosanya. Wa in kanat misla zabadul bahr, walaupun sebanyak buih di lautan diampunkan. Ulama hadis mengatakan yang diampunkan itu semua dosa kecil yang ada bagi dia. Jadi tuan-tuan, ini fadilat tasbih. Kita masuk yang kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Selepas menyebutkan keagungan dan kebesaran Allah daripada namanya Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz dan juga Al-Hakim, yang ni kita sempat nak tadabburkan tuan-tuan, takut nanti panjang Asmaul Husna. Tuan-tuan, ayat kedua Allah menyebutkan dia yang kamu dah yakini Allah tak lemah, Allah tidak zalim, Allah tak ada kekurangan dan kelemahan, sifatnya sempurna. Yang sempurna itu telah memilih dan mengutuskan seorang rasul fil ummiyin, bukan lil ummiyin. Ingat tu, bukan bagi orang ummiyin, tapi fil ummiyin. Yang Nabi itu berada pada kalangan bangsa Arab, tapi bukan Nabi diutuskan untuk bangsa Arab sahaja. Fil ummiyin, Nabi diutuskan di kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab digelar dengan ummiyin. Ummi maknanya apa? Bukan ummi maknanya yang tak pandai membaca dan menulis. Artinya kebanyakan bangsa Arab adalah bangsa yang tidak membaca dan menulis, kebanyakannya, tapi mereka pandai berniaga. Pandai mereka, pandai melakukan transaksi, boleh buat itu dan ini, tetapi mereka kebanyakannya ummi. Allah mengutuskan Nabi kepada satu bangsa yang tak pandai baca dan menulis, tapi tuan-tuan, dalam tempoh 22-23 tahun, bangsa yang dianggap ummi ini pernah memimpin 2/3 dunia. Dengan apa? Dengan Nabi. Hanya dengan Nabi memimpin mereka 23 tahun, bangsa yang dianggap tak pandai baca dan tak pandai menulis boleh memimpin 2/3 dunia pada zaman selepas itu. Menunjukkan Quran yang diutuskan kepada Nabi membawa perubahan kepada dunia. Bukan hanya perubahan manusia itu baik, manusia yang dianggap tak pandai boleh menjadi pemimpin kepada dunia yang menundukkan kuasa-kuasa besar seperti Rom dan Parsi pada ketika itu. Hadirin semua, huwallazi ba'atha fil ummina rasula. Perkataan rasula digunakan nakirah. Tak apalah tuan-tuan, kalau tak faham pun tak apa. Nakirah ni kaedah bahasa Arab, ma'rifah dan nakirah. Sedangkan Nabi tu dah dimaklumi siapa, patutnya ma'rifah. Lalu digunakan nakirah pada mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nakirah. Apa peranan Nabi kepada bangsa Arab yang diturunkan pada waktu itu? Tuan-tuan, ni penting dan inilah saya rasa kerja warisan Ummah Ikhlas, kerja rumah ngaji semua cawangan di negeri Perak. Dan inilah kerja semua jawatan kuasa rumah ngaji negeri Perak. Dan saya sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya walaupun mungkin rumah ngaji nampak ala usaha kami macam ni Ustaz, tak tuan-tuan, saya berada di luar. Saya berada di universiti, saya duduk dengan pelajar-pelajar, saya berada dalam masyarakat juga, mengajar sana sini, pergi buat aktiviti kebangsaan. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat daripada menyebarkan Quran, buka rumah ngaji, ke rumah ngaji, memudahkan orang baca Quran, sebenarnya impaknya sangat besar dalam membaikkan masyarakat. Betul, mungkin kita nampak macam kecil je. Acu dia kalau tengok, ala Ustaz kami boleh buat ni je. Tak. Sebenarnya bila kita berjaya membuka cawangan yang banyak di seluruh negara,
kita sebenarnya sedang mengembalikan umat kepada fitrah asalnya, iaitu Quran. Allah Ta'ala menyebut peranan Nabi kepada bangsa Arab yang ummi, yang tak ada tamadun, dengan menyebutkan 4 paling tidak tugasan Nabi, dan 4 inilah yang sebenarnya rumah ngaji sedang buat dan dia kena buat lagi. Yang pertama apa? Yatlu alaihim ayatih. Yatlu alaihim ayatih. Yatlu tu maknanya apa? Yatlu. Yatlu ni kita selalu sebut tilawatul Quran. Yatlu tilawah. Okey, yatlu tu tilawah lah. Dan tuan-tuan nanti kena bezakan antara tilawah dengan tartilul Quran. Di sana ada perbezaan. Sebab saya sebut tilawah daripada perkataan bahasa Arab, yakni tilwa ukhra. Yatlu tilwa ukhra. Maknanya apa? Suatu yang dibaca, kemudian dibaca lagi, kemudian dibaca lagi. Maknanya apa? Antara peranan Nabi yang besar di dalam masyarakat adalah Nabi membacakan Quran dan terus dibacakan dan nanti dibacakan. Apa maknanya tuan-tuan? Rumah ngaji dan semua, walaupun rumah tak ngaji, sama jugalah tuan-tuan. Semua manusia, antara peranannya adalah menjadikan masyarakat kita masyarakat yang semuanya membaca Quran. Bukan baca pada malam Jumaat atau baca pada bulan Ramadan je, tetapi mereka yang membaca Quran pada setiap hari sebagai wirid wajib harian mereka. Tuan-tuan, kita tak nak Quran dikenali pada bulan Ramadan je, dan tak nak Quran cuma dikenali pada malam Jumaat Yasinan saja, tetapi Quran adalah makanan asasi semua masyarakat. Dan kalau saya tengok depan saya ni secara rambang je lah tuan-tuan ya, kebanyakan, saya rambang je, kebanyakan yang hadir ini adalah 45 tahun dan ke atas. Sebenarnya yang kena membaca ada yang ketawa pula, dia kata sampai hati tak kata saya macam tu. Taklah yang muda-muda, saya kata majoritinya, tuan. Okey, saya pun belum 40 lagi, tuan. Hadirin semua, maknanya apa? Membaca Quran bukan adalah orang yang dah tak kerja, yang dah pencen. Sebenarnya membaca Quran adalah semua umat Islam dalam semua lapisan masyarakat. Kalau kita pergi ke bus stand, orang tengah tunggu bas, dia sedang baca Quran. Kita nak macam tu. Kalau kita pergi tengok orang tengah tunggu giliran nak ambil makanan, dia boleh pegang Quran dan baca. Ada orang naik KTM, LRT, ETS, nak pergi ke mana-mana tempat, kita tengok dia baca Quran. Macam yang Ustaz Kamarudin sebut tadi, hari ini orang pegang handphone lebih lama daripada pegang Quran. Dan kita kena kembalikan tilawatul Quran dalam masyarakat. Apa kesannya? Apa kesannya? Seandainya momentum dan gerakan menjadikan orang semua baca Quran, tuan-tuan akan dapati manusia memiliki rohnya yang sehat sebab baca Quran. Kalau manusia rohnya sehat, orang baik akan ramai dalam masyarakat dan orang jahat semakin kurang. Tapi kalau ramai orang tak baca Quran, orang ramai menjadikan rohnya sakit. Dan bila rohnya sakit, dia akan buat banyak kejahatan yang di luar. Scam orang, curi selipu orang, buat itu, kacau anak orang dan sebagainya. Kerana rohnya tidak sehat. Dan makanan yang paling besar bagi roh adalah Quran. Jadi Datuk Normah, kerja kita banyak lagi Datuk Normah. Walaupun kita mungkin boleh rasa bangga ramai hadir pada malam ni, cuba kita nisbahkan dengan penduduk Meru. Nisbahnya masih belum ramai sebenarnya. Tapi apapun tahniah dan berjaya. Okey tuan, maknanya kita punya kerja dah buat. Cuma legasi ini mesti disambung oleh orang lain yang akan membesarkan lagi gerakan ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, Quran adalah makanan rohani yang paling penting dan baik. Saya yakin tuan-tuan, semua tarekat yang ada macam-macam wirid, ada Hizbun Nasr, Hizbul Bahar, Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Khaujakan dan lain, semua sepakat Al-Quran adalah paling afdal daripada semuanya. Kalamullah. Memberikan makna bahawa tidak ada khilaf pada keafdalan kalam Allah dalam membawa manusia menuju Allah SWT. Oleh itu tuan, perjuangan rumah ngaji dan rumah bukan ngaji, siapa pun, NGO dan sebagainya, adalah meramaikan pembaca Quran dalam masyarakat. Kalau ramai orang baca Quran dan tilawatul Quran, kerja itu kerja Nabi membawa manusia baca, kita akan dapat melahirkan masyarakat yang baik, yang ramai. InsyaAllah tuan-tuan. 1. 2. Wa yuzakkihim.
Tugasan Nabi bukan sekadar mengajak mereka baca dan bacakan Quran kepada mereka. Tugasan Nabi yang kedua adalah yuzakkihim, membersihkan segala kekotoran dan penyakit dalam tubuh mereka. Pada ketika bangsa Arab waktu itu, penyakit yang paling kronik adalah syirik, menyembah berhala. Disusuli dengan penyakit lain. Lalu Nabi datang bersihkan perangai mereka yang buruk. Tuan-tuan tahu orang dulu bunuh anak perempuan hidup-hidup. Mereka makan bangkai, sembah batu, sembah kayu dan sebagainya. Bila Nabi datang, Nabi bersihkan semua perangai yang jahat itu. Wanita dianggap sebagai binatang atau benda yang boleh dipindah milik, dilakukan apa yang mereka nak. Semua ni kekotoran jiwa. Lalu Nabi datang bersihkan jiwa mereka dan sahabat itu menjadi seorang manusia yang baru dengan Quran. Jadi tuan-tuan, rumah ngaji kerjanya besar Pakcik Tun. Kita nak kena bersihkan jiwa masyarakat dan instrumen pembersihan itu Quran. Macam mana cara nak bersihkan dengan Quran? Tuan-tuan, yuzakkihim yang ketiga. Wa yu'allimuhumul kitab. Dan Nabi bertugas kepada bangsa manusia yang diutuskan di ketika itu untuk mengajarkan Quran. Inilah slogan kita dalam Quran Time ataupun Quran Hour. Apa slogan kita? Ada 3. Baca, faham, amal. Wa yu'allimuhumul kitab. Tak cukup mereka boleh baca Quran, pandai baca Quran, wiridkan Quran. Kalau dia tak faham, maka kena ajarkan dia Quran. Itu yang kita buat kelas tadabbur tu Makcik Tun, tapi berhenti dah akhirnya. Mujur Ustaz Dr. Fazli ada, ya? Kan? Boleh menyambung legasi itu. Ustaz Kamaruzaman pun boleh dilibatkan. Jangan anggap suaranya je sedap. Dia sebenarnya boleh juga mengajar tadabbur Al-Quran. Okey, libatkan nanti Ustaz Kamaruzaman. Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, ini perkara penting kena kita ambil perhatian. Tidak cukup Quran dibaca, orang mesti faham Quran. Sebenarnya ayat nanti relate dengan ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-5. Tentang orang Yahudi yang ada kitab tapi tak faham dan tak dapat ambil manfaat. Sebab tak faham Quran. Hadirin semua, minta maaf saya kalau masa pun laju ni nak kerja. Saya tak tahu nak laju ke macam mana lagi. Sebab semuanya penting. Ya, semuanya penting. Okey, saya cuba tuan-tuan. Hadirin semua, minta maaf. Ini cara pandang yang semua kena ubah. Masyarakat kita kena ubah. Pada pengamatan peribadi saya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Masyarakat kita pandang Quran sebagai sekadar kitab pahala dan berkat. Tu je. Berhenti situ. Anak sakit, bacakan Quran. Kena kacau hantu, baca Quran. Masuk rumah baru, baca Quran. Pindah rumah baru, baca Quran. Ada mati, baca Quran. Masuk Ramadan nak banyak pahala, baca Quran. Tetapi mereka di zaman awal memandang Quran bukan sekadar kitab pahala dan kitab syafaat dan kitab berkat. Mereka dulu membaca Quran untuk faham apa yang Allah nak kepada dia daripada Quran. Cara pandang tu kena dibetulkan. Mindset tu kita nak betulkan kepada semua peringkat. Quran, Hajar Lili, kalau masyarakat Melayu kita dah berpuluh tahun mengamalkan yasinan malam Jumaat, kalau dia orang faham yasin je, dah baik sangat dah sebenarnya. Dah baik sangat dah. Tapi ada yang malam tadi baca yasin, besok curi ayam kat reban orang. Kenapa itu berlaku? Sedangkan malam tadi baca al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab tak faham. Kerja rumah ngaji besar. Kerja asatizah pun besar, Ustaz. Bagaimana nak bagi orang faham makna Quran? Dia tak boleh tafsir, tapi paling tidak tahu mesej Quran. Saya pesan banyak dekat kawan-kawan saya yang ada sekolah tahfiz. Kebetulan Yayasan Ad-Din pun ada, Ustaz Razli di sini. Saya selalu sebut kawan-kawan saya yang ada sekolah tahfiz. Saya kata, Syekh, kita punya target bukan sekadar melahirkan pelajar dapat syahadah. Dan ramai yang hafiz Quran, itu baik. Tetapi yang lebih besar daripada itu, budak-budak yang hufazul Quran, hafiz Quran ni, paling tidak dia keluar, dia faham secara umum mesej Quran untuk dia. Cukup dah. Tak boleh terjemah, tak apa. Tak boleh tafsir, tak apa. Tapi kalau tanya kat dia, apakah isi mesej Allah dalam surah Al-Balad, dia boleh sebut sikit. Allah suruh ni tak bagi ni. Okey dah tuan. Jadi sebelum mereka syahadah, paling tidak dia tahu mesej Quran. Sebab tu tuan, saya jumpa dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang khatam Quran, hafiz Quran, syahadah Quran, lepas tu jadi mak rempit.
Kalaulah dia faham firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dia takkan merempit. Jangan campak diri kamu kepada kebahaya kebinasaan, kan? Jadi tuan-tuan, apa kerja kita setelah mereka banyak baca? Fahamkan dan ajarkan Quran. Wal hikmah. Hikmah ini ulama tafsir menyebutkan segala benda yang baik yang Nabi ajar, cara hidup yang baik, cara bertutur yang baik, itu semua Nabi ajar kepada mereka. Cara muamalat dengan isteri, cara itu dan semua diajarkan oleh. Ada ulama tafsir seperti Ibn Abbas mengatakan ianya maknanya hadis Nabi. Nabi ajarkan Quran dan ajarkan hadis kepada masyarakat. Hadirin semua, Allah sebut wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ketahuilah wahai manusia, sebelum Nabi Muhammad itu wujud di kalangan kamu, kalian hidup dalam keadaan yang sangat sesat barat. Sesat sungguh. Pakaian kamu sesat, cara kamu sesat, berfikir kamu sesat, muamalat kamu sesat. Kamu menindas orang, laksanakan riba, tidak santuni anak yatim, tidak ada istilah hormati jiran. Tetapi Nabi Muhammad datang mengajarkan kepada kamu etika dan akhlak, kamu menjadi manusia yang baik. Tuan-tuan, tapi hari ini orang nak kembali kepada kesesatan itu. Setelah ada Quran, tuan-tuan perasan tak, orang cara pakai nak jadi sesat balik. Cara makan nak jadi sesat balik semula. Cara pergaulan nak kembali sesat. Sedangkan Allah sudah menyelamatkan kita dengan Quran. Jangan kembali ke belakang, membelakangi kitab Allah dengan Quran. Sambung tuan, kita cuba selaju mungkin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Datuk Norma, Makcik Tun, Acu, Yani, Hajah Lili dan semualah yang saya kenal yang ada apa? Yang RHB ni namanya lupa RHB dah tuan. Okey. Okey, hadirin semua. Okey, yang hadirin semua, ini kerja besar yang semua kena faham. Kerja menyampaikan Quran dan akan menerima Quran bukan kerja orang Melayu sahaja, dan orang Melayu je kena faham Quran. Orang Islam je faham Quran. Ayat ini menunjukkan dan orang lain di kalangan mereka, di kalangan bangsa Arab, bukan bangsa Arab yang bukan duduk di Mekah. Mereka yang datang selepas itu juga percaya kepada Quran. Tuan-tuan, ayat ini dikatakan turun kepada Sayyiduna Salmanul Farisi. Salmanul Farisi, kita tanya kepada dia, wahai Salman. Salman kata, wahai Rasulullah, siapakah golongan ini? Nabi letakkan tangannya pada dada Salman. Dan Nabi katakan, mereka lah manusia-manusia yang kalau iman tu ada dekat bintang-bintang, pasti sampai juga ke sana. Nak cerita tuan-tuan, Quran ini sifatnya universal kepada semua manusia. Jadi, yang ni lepas ni, program Quran jangan hanya berhenti dekat orang Tambun saja. Tak, kena fikir orang Cina macam mana nak faham mesej Quran juga. Kena faham orang India, kerana satu masa nanti kemungkinan mereka yang menyambung legasi Quran ini. Ini ayat menunjukkan Islam agama yang universal. Semua bangsa, semua agama, mereka boleh pegang dengan Quran. Jangan hadkan pada kita. Sebarkan Quran seluasnya. Tuan-tuan, hari ini dah banyak gerakan-gerakan di barat yang menyebarkan Quran dalam translate pelbagai bahasa untuk menyampaikan risalah Quran. Dan saya harap Rumah Ngaji juga mengambil inisiatif ini untuk memikirkan, selain kita kukuhkan apa yang ada di kalangan kita, kita juga fikirkan apa yang kita boleh sampaikan mesej Quran kepada selain daripada kita. Kerana kita tak tahu tuan-tuan, akan datang Salman, Bilal, Suhaib Ar-Rumi dan lain-lainnya. Mereka bukan asal Mekah, tetapi mereka menjadi pendukung kuat kepada Nabi dan menyebarkan Islam sehingga ke jauh tempatnya. Mereka adalah ayat yang dimaksudkan ini. Lam haqu bihim min khalfihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kurniaan Allah dengan Nabi itu adalah kurniaan besar kepada kamu. Allah bagi kepada siapa yang dia nak. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala itu maha besar kurniaannya. Ayat yang kelima. Ayat ni tuan-tuan masuk babak baru, cerita baru. Dan mungkin tuan-tuan tak suka sangatlah cerita pasal makhluk ni. Makhluk ni apa tuan? Orang Yahudi. Dengar pun geram tuan-tuan. Okey, dengar pun geram. Tapi Allah templak golongan Yahudi pada ayat yang kelima pada menceritakan perangai mereka supaya kita jangan ikut perangai itu. Apa dia tuan-tuan? Perangai dia ni ada dekat ayat di atas dan akan ada dekat ayat selepas ni. Mana ayat di atas tu? Daripada 1 hingga 4 dengan ayat 8, 9, 10 nanti ada. Cuba tuan-tuan fahamkan ayatnya. Allah sebut, diumpamakan orang yang kami berikan kitab Taurat tapi tak menanggungnya adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab besar. Apa maknanya? Maknanya adalah satu bangsa dan golongan, namanya golongan Yahudi.
golongan Yahudi. Yahudi dinisbah kepada seorang lelaki di kalangan anak Nabi Yaqub namanya Yahuza. Kemudian dipanggil Yahudi. Ada kaul yang mengatakan Yahudi dipanggil Yahudi kerana dulu setelah mereka sembah lembu zaman Nabi Musa, dia bertaubat. Taubat itu kembali kepada hada, dapat hidayah balik semula. Kumpulan itu namanya dipanggil Yahudi. Tak apalah tuan-tuan. Kumpulan Yahudi ini Allah sebut apa? Mereka dah diberikan kitab Taurat, tapi tak ambil manfaat dari kitab itu. Kitab itu sekadar kitab, mereka tak ambil manfaat, tak nak faham, apatah lagi amalkan. Mereka umpama keldai. Yang membawa kitab-kitab besar. Tuan-tuan, kalau bawa ensiklopedia, bawa buku sains, geografi, letak atas lembu, apa manfaat lembu tu dapat? Lembu. Dia pun tak tahu nak baca macam mana, tak tahu nak buat apa. Tak tahu. Kalau kita letak buku akaun dekat seorang pelajar, paling tidak dia tahu cara nak kira duit. Letak dekat lembu, lembu tak tahu nak buat apa. Boleh jadi dia makan buku tu. Artinya apa? Umpama satu kaum kumpulan manusia yang kami dah berikan kitab tapi tak boleh ambil manfaat di dalamnya. Mereka tu macam keldai yang diberikan kitab tak boleh ambil manfaat. Oleh itu tuan-tuan, Quran ni yang ada kat tangan kita, kalau boleh janganlah dijadikan hiasan semata-mata, tetapi bukalah ia untuk keluarkan manfaat dan faedah di dalamnya. Demi Allah, 1400 tahun setelah turunnya Quran, ulama tidak pernah kenyang mengkaji isi di dalamnya. Tak pernah kenyang mengkaji isi dalamnya. Tuan-tuan tanya para asatizah yang ada. Tafsiran Quran tak pernah habis. Bahkan kalau kajian-kajian fatwa semasa tuan-tuan masih buka Quran, padahal dah 1400 tahun. Maknanya apa? Ilmu dalam Quran adalah laut yang tidak bertepi. Bukalah, bacalah, niat untuk faham dan niat nak ambil manfaat. Tuan-tuan akan dapat banyak manfaat daripada Quran. Quran kitab agung. Tapi siapa yang ambil Quran cuma sekadar pakai. Kenapa bawa? Biar hantu tak kacau. Sekadar tu je tuan-tuan. Dah. Quran ada peranan yang lagi besar. Ambil isi dan manfaat di dalamnya. Saya pikulkan tugas ini kepada semualah, khasnya rumah ngaji lah tuan-tuan ya. Pasal mereka berstruktur dan berorganisasi. Bagus gerakannya. Okey? Okey ya? Terus berjuang macam ingat. Ini saham pahala kita besar di akhirat Allah Azza wa Jalla. Okey? Dan baik. Lalu Quran kata, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ini perangai Yahudi. Perangainya apa? Ada kitab, tak ikut kitab. Lebih dahsyat daripada itu, merekalah yang mengubah isi kitab. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka mengubah kalam-kalam Allah daripada tempatnya. Hari ini di Palestin tuan-tuan, saya terpaksa kena cakap juga. Hari ini di Palestin, kenapa mereka mengambil nak sangat Masjidil Aqsa? Mereka nak sangat sembelih lembu merah di Palestin, dan mereka nak sangat menguasai Palestin. Mereka dakwa dalam kitab mereka, tanah ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, sedangkan Tuhan tak pernah janjikan mereka tanah. Mereka mendakwa ada lembu yang zaman Nabi Musa tu yang sembelih tu, ingat tak? Dalam kisah surah Al-Baqarah tu, dia kata lembu ini kalau dah disembelih, Tuhan terima, kita runtuhkan Masjid Aqsa, bina Haikal Sulaiman untuk kembali menguasai dunia. Tidak ada satu pun ayat dalam Quran atau dalam kitab mereka yang menyebut itu. Mereka ubah. Ini perangai Yahudi, memang jahat. Memang jahat tuan-tuan. Jahatnya tanpa khilaf. Tanpa khilaf. Kalau dia yang khilaf tuan-tuan, maknanya dia ada masalah. Tanpa khilaf, Allah menjaga, melainkan sikit je. Ada yang baik tu sikit je. Allah sebut laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun. Tak semua tak sama. Ada sikit di kalangan mereka yang betul-betul pegang dengan kitab Allah yang sebenar. Baik tuan, kita lajukan lagi. Saya tengok tuan-tuan dah lapar kan? Kita lajukan lagi tuan. Qul ya ayyuhalladzina adu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Tuan-tuan, perangai kedua Yahudi, apa dia? Perangai kedua Yahudi adalah mereka mendakwa kami adalah sya'bullahil mukhtar, bangsa Allah yang terpilih.
Dalam Quran Allah sebut, mereka sebut nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Yahudi kata hanya kita je kekasih Allah. Selain kita, mereka bukan kasih Allah. Lalu tuan-tuan, Allah bagi jawapan kat Nabi. Wahai Muhammad, khabar kat dia. Kalau betul dia kata dia dikasihi Allah dan Allah kasihi dia, mesti dia tak takut dengan mati. Sebab kalau kekasih Allah mati ke syurga. Kan? Mesti mereka akan mati. Dan kalau mereka minta mati ketika itu, Nabi kata mereka akan mati dan mereka masuk ke dalam neraka. Dan sebenarnya mereka tahu dakwaan mereka, bangsa pilihan Tuhan, kekasih Allah adalah dakwaan mereka sendiri. Tuan-tuan kalau baca surah Al-Baqarah, kalau rajinlah Al-Baqarah. Untuk makluman tuan-tuan, saya setiap Jumaat saya buat tadabbur satu muka surat. Dekat Facebook lah, Facebook pusat pengajian saya yang di rumah ngaji saya lah, yang di Muar tu, tuan-tuan. Dan kami sampai sekarang kepada ayat surah Al-Baqarah tentang sifat Bani Israel. Tuan-tuan baca setiap ayat dalam surah Baqarah tu, sebandel Allah Ta'ala ceritakan perangai dia, mereka punya jahat, punya sangkaan pada Allah. Antaranya sebab apa? Dia kata, kami kalau masuk neraka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kalau kami punya bangsa Yahudi, kalau pun masuk neraka cuma 2-3 hari je. Yang lain akan masuk lama. Sampai tahap itu. Jahat Yahudi, tuan. Tak apa lagi. Ni ayat surah Jumaat. Kenapa cerita Jumaat? Kenapa Yahudi masuk Jumaat? Jangan sebut-sebab boleh. Kenapa cerita Yahudi tapi dalam surah Jumaat? Sebab apa? Kerana nak khabar kat kita jangan jadi perangai Yahudi pada hari Sabtu. Orang Yahudi ada perangai hari Sabtu, maka orang Islam jangan buat perangai hari Jumaat. Nanti kita jumpa sekali lagi. Sabar Azad. Hari ni hari apa? Khamis. Besok hari Jumaat. Okey? Tengok Quran kata apa. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aidim. Sekali-kali kamu takkan dapati orang Yahudi tu nak mati. Sebab sebenarnya dia tahu itu sangkaan je, tak ada dalil yang kuat daripada kitab mereka akan masuk syurga dan mereka bangsa pilihan Allah. Tak ada. Dia tahu dia masuk, sebab itu mereka bangsa yang paling takut. Tuan-tuan, perang di Palestin. Kalau tuan-tuan tengok betul perang di Gaza pada hari ini, perang itu menunjukkan bahawa mereka memang bacul dan pengecut. Kenapa saya kata begitu? Mereka hanya perang the civilian, orang awam. Dan mereka tak berani berperang berdepan dengan mujahidin. Hamas tak berani. Hamas berhadapan dengan tentera dia. Tapi tentera dia berhadapan dengan orang awam. Baru 2 hari lepas, Hospital Ash-Shifa dibakar. Saya rasa hospital besar terakhir di Gaza, itulah yang paling akhir, tak lagi hospital besar. Dibakar habis. Hanya dengan satu dakwaan, katanya Hamas bersembunyi dalam hospital tersebut. Habis bakar semua, bunuh orang Melaka. Tak ada pun Hamas dalam tu. Mereka hanya berani bunuh orang yang tak boleh lawan dia. Dan mereka sangat takut berdepan dengan orang yang boleh lawan dia kerana mereka takut mati. Jadi ditunjuk kat dunia, tengok kami kuat, kami boleh bunuh semua. Engkau bunuh orang yang tak boleh lawan, bolehlah. Wanita, kanak-kanak, orang awam. Salah seorang daripada tentera Hamas menyebut apa? Kami pun terkejut bila berhadapan dalam medan perang, berdepan dengan tentera Israel, mereka tu tak tahu nak tembak. Punya penakut je kalau nampak kami. Maknanya mereka bangsa yang takut mati, penakut, pengacut. Cuma dia kuat sebab ada golongan munafikin di kalangan bangsa Arab yang menyokong kerja dia. Dan media sosial dunia menunjukkan dia kuat dan menang. Itu je tuan-tuan. Hakikatnya mereka penakut, pengecut. Ribuan tenteranya mengalami penyakit psikologi, tekanan. Dengan kematian kawannya mati depan mata, mereka tak nak kembali menjadi tentera. Ramai sangat. Mereka bangsa yang penakut dan pengecut. Allah sebut dalam ni, kalau betul mereka benar pilihan Allah, pasti mereka tak takut mati. Hakikatnya mereka takut mati. Berbeza dengan para mujahidin. Mereka masuk ke dalam medan perang untuk menang. Kalau tak menang, Allah bagi mereka syahid. Jadi tuan-tuan, ini dua makhluk yang berbeza. Kerana kita yakin kita dalam agama yang benar. Dalam keyakinan yang benar, kalau kita mati dalam medan jihad, kita dimasukkan Allah ke dalam syurga sebagai syuhada.
Amin ya rabbal alamin. Semoga tuan-tuan kita doakan bersama pada waktu yang barakah ini, semua orang pun ada yang baik depan saya ini, ramai para awliya Allah SWT. Kita doakan bersama tuan-tuan, Ramadan ini adalah Ramadan kemenangan buat para mujahidin di Palestin, dan merdekalah hendaknya Masjidil Aqsa daripada mereka, dan kita semua dapat mendengar berita kemenangan itu dalam masa yang terdekat insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lajukan lagi tuan-tuan, masa nak habis, ada 4 minit saja lagi. 4 minit je kena berhenti. Kalau saya tak berhenti, minta tolong matikan mikrofon tuan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbikum. Katakanlah kalau mati yang kamu nak lari, kamu takut, sebenarnya kamu takut, ingatlah mati akan datang kepada kamu. Tuan-tuan, tak ada siapa di kalangan kita yang boleh lari daripada kematian. Tak ada. Tak ada. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walau kalian berada dalam tembok yang besar dan keras, mati tetap akan datang kepada kita. Okey, tetap akan datang kepada kita. Ya, ini masuk sketsa atau cerita baru. Ya ayyuhallazina amanu, panggil orang beriman. Ini je ayat pertama dalam surah Jumaah, panggil orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang beriman. Kita semualah tuan-tuan, khasnya orang lelaki. Ya ayyuhallazina amanu, wahai semua yang beriman, yang dalam hatinya ada iman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Kalau kamu dengar seruan sembahyang Jumaat, azan panggil, hayya 'alas salah. Jangan lambatkan diri, cepat terus datang pergi masjid. Wahai ibu-ibu semua, khabar dekat suami masing-masing, khabar ke anak lelaki masing-masing. Azan dah, Allah Akbar, Allah Akbar, handphone terus tutup dan matikan. Meniaga terus tarik kedai, tutup pintu kedai. Tarik kedai nak gimana tuan? Okay. Tutup pintu kedai. Berhentikan segala transaksi. Quran kata kalau dengar sahaja azan dilaungkan untuk Jumaat, maka berhentikan semua urusan dan bersegera pergi. Segeranya seorang ke solat Jumaat menunjukkan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Tapi orang yang lengah-lengah ni, maknanya dia alah sebab orang tengok aku ni. Tuan-tuan, dan ujian juga bagi orang beriman, orang Islam tuan-tuan, yang hari Jumaat, ketika Allah Ta'ala kata kalau hari Jumaat pergi cepat masjid, berhentikan perniagaan, sebenarnya waktu itulah jual cendol paling laris. Ya, paling sedap waktu tu, waktu tengah panas lit tu kan, azan berkumandang, yang lepak dekat luar tu je, yang ada pisang kat luar tu, waktu itulah paling sedap makan pisang, beli cendol, minum cendol. Kalau kat KKL tuan-tuan, cendol orang jual, tuan, itu paling sedap waktu tu, ketika kita menghirup sejuknya cendol di tengah panas. Leganya tu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Saat itu kalau dia memikirkan keuntungan dan meninggalkan seruan salat, ketika itu dia sedang menyalahi ayat ini. Sebab itu tuan-tuan, kita ada bincang dulu dengan Warisan Umat Ikhlas, dengan bot Warisan Umat Ikhlas. Kita ada bincang antara cadangan kita boleh bawa turun ke negeri-negeri kepada pihak-pihak berkuasa tempatan, PBT, Majlis Perbandaran. Boleh tak kalau kita buat, kalau nak masuk Jumaat, katalah Jumaat masuk 1.22, kita minta pukul 1 tu keluarkan satu warta, semua perniagaan tutup kedai. Mungkin Jabatan Mufti bolehlah bawa kan kepada pemegang-pemegang polisi yang baik. Kita wujudkan syiar itu. Apa syiarnya? Tak kira. Ya kalau bukan Islam, minta dihormati orang Islam. Supaya orang Islam tak pergi sana beli. 7-Eat tutup sekejap je. Pukul 1:30 buka balik semula. Setengah jam je. Kan? Hadirin semua, itu sebab nak menyahut seruan ini. Nudiya fas'au ila zikrillah. Kita tak nak waktu tu ada, masih ada kedai makan buka, masih ada itu buka, ada masjid sebelahnya kedai makan. Masa tengah khutbah, orang tu dengar khutbah dari kedai makan sambil makan. Orang perempuan tak tahu, orang lelaki tahu pula. Kami pergi sembahyang Jumaat. Ada. Jadi kalau ada penguasaan, maknanya arahan dan warta, kita kata minta tutup sekejap je. Kan? Maka ia pasti memberikan impak. Satu impak, kedua syiar. Orang akan nampak pun hari Jumaat ni semua difokuskan kepada mendengar tazkirah daripada khutbah. Okey tuan, ini mungkin ini cadangan je lah. Saya tak ada apa-apa kuasa nak buat pindaan tuan. Tapi kita boleh bagi cadangan dan nasihat. Mudah-mudahan ia dapat dikuatkuasakan. Okey. Hadirin semua.
Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan perniagaan. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Meninggalkan perniagaan ketika azan telah dilaungkan dan pergi ke masjid, itu lebih baik daripada kamu terus sibuk di dalam perniagaan itu. So, fa idza qudiyatis shalah, apabila kamu selesai dan siap menunaikan solat Jumaat. Tuan-tuan, agama Islam bukan agama yang menghalang kita cari duit. Agama menghalang kita bermuamalat, beraktiviti. Tuan-tuan, Islamlah agama yang paling menyeimbangkan antara tuntutan fizikal, spiritual, material, kebendaan dalam hidup kita. Dunia, akhirat, kesihatan, zahir, batin. Islam agama yang sangat seimbang. Cuma Islam letakkan had. Masa time ni je, lepas tu kamu tak kisah. Tuhan kata apa? Bila kamu dah siap solat Jumaat, fantashiru fil ardi. Pergilah, bertebaranlah, keluarlah. Yang kerja cari madu, pergilah cari madu. Yang kerja akar kayu, pergi cari akar kayu. Yang pergi menukang terus, pergi menukang balik semula. Yang jual emas, pergi kedai emas balik semula. Yang jual nanas, pergi jual nanas balik semula. Yang kerja bank, pergi masuk bank balik semula. Tak apa, lepas solat Jumaat selesai, pergi cari kurniaan Allah balik semula. Islam tak menghalang cari duit. Siapa ayat ni, bahkan saya kata apa? Inilah ayat yang menggesa orang Islam bekerja. Jangan duduk goyang kaki tak buat apa-apa lepas tu minta dekat orang. Dah, Islam suruh bekerja. Bila siap sembahyang, pergi cari kurniaan Allah. Okey, cari kurniaan Allah. Wabtagu min fadlihi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan hadirin semua, ayat terakhir ngam pukul 1-2 minit. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ayat ni cerita zaman Nabi dulu. Tuan-tuan bayangkan masa ayat Jumaat, Nabi khutbah. Nabi khutbah ke atas. Bila Nabi khutbah, datang satu rombongan perniagaan bawa barang baru sampai, fresh, panas lagi. Dari China contohnya, tuan-tuan. Lepas tu Madiam bukan China. Rombongan mungkin dari Syam, mungkin dari Yaman. Barang banyak. Tuan-tuan tahu apa jadi? Masjid yang ramai orang tu tinggal 40 ke 12 orang je. Semua keluar pergi kejar rombongan tadi nak beli barang dia. Lalu ayat ni pun turun, wataraku kaqaima, sampainya mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad seorang-seorang diri ke atas mimbar. Setelah ayat ni turun, tuan-tuan, sahabat tak buat lagi dah benda itu. Mereka faham Allah tak bagi buat perniagaan ketika khutbah Jumaat sedang dilakukan. Okey, tuan, ini pengajaran buat kita semua, mengimbangi tuntutan Allah dan tuntutan diri kita, dan mengimbangi tugasan khalifah dan tugasan hamba Allah di atas muka bumi ini. Ayat ini juga sebagai penutup, tuan-tuan, menggesa orang yang beriman memiliki kekuatan ekonominya sendiri. Penting, betul, tuan-tuan. Sebab ayat ni kata apa dia? Ayat ni kata apa dia? Lepas tu kamu carilah kurniaan Allah. Maknanya apa? Orang Islam dan orang beriman mesti memiliki kekuatan ekonominya sendiri. Dan itu adalah satu kefarduan dan tuntutan kepada setiap orang Islam untuk memiliki kekuatan ekonomi. Macam mana kita nak mulakan, tuan-tuan? Saya selalu sebut, tuan-tuan, kita mesti selalu menyapot di antara kita. Masjid dekat negeri Perak, saya tak ingat ada berapa, tuan-tuan, 3,000 ke 300 ke, tuan-tuan. Kalau semua masjid membeli air mineral untuk majlis yang dikeluarkan oleh orang Islam, tuan-tuan, sebenarnya sudah menyumbang banyak pada pembangunan ekonomi orang Islam. Kalau beli goodies untuk majlis kerja kahwin, katalah acu nanti anaknya nak kahwin lagi, kan, nak buat kerja kahwin, jemput 5,000 orang pengunjung, kan, 2,500 sama pasangan 2,000, dia memerlukan 5,000 goodies. Kalau setiap bahan goodies itu diberi daripada kilang orang Islam, dia telah menyumbang banyak dalam pembangunan orang Islam. Ini menunjukkan pentingnya orang Islam mengukuhkan ekonomi mereka tanpa menzalimi orang lain. Tanpa menzalimi orang lain. Hadirin yang dikasihi sekalian, ini ayat melihat kita sudut yang besar dan penting di dalam kerangka yang sangat penting. Tuan-tuan semua dapat belajar. Kekuatan orang Yahudi pada ketika ini boleh membedil dengan ribuan tan bom kepada Gaza kerana mereka memiliki kekuatan ekonomi. Starbucks dan sebagainya lain-lain, tuan-tuan, ada saham-saham di seluruh dunia, Zara, Puma dan sebagainya. Tuan-tuan, kekuatan ekonomi inilah yang membantu mereka untuk memusnahkan dan melakukan kerosakan. Kita terbalikkan, seandainya umat Islam memiliki kekuatan ekonomi, mereka boleh menyebarkan agama dan keamanan dengan kekuatan ekonomi yang mereka ada. Dan tanya je lah rumah ngaji, mereka ada keterbatasan kekuatan ekonomi kadang-kadang. Nak buat tu, alamak dana pula tak cukup. Ni pejak mufti dan kau nanti dia boleh tolonglah, tuan-tuan. Kan? Pandailah nak salurkan nanti. Saya bagi itu je, tuan-tuan. Okay? Lepas ni kita datang, kita buat proposal. Hadirin yang dikasihi sekalian,
Itulah tuan-tuan sikit sebanyak satu surah Jumaah yang telah kita tadabburkan, dan saya cuba sepadat mungkin untuk meraihkan masa yang telah ditetapkan kepada saya. Mudah-mudahan tuan-tuan, akhirnya saya minta kepada semua orang bertanggungjawab keluar daripada majlis ini dengan satu minda: kitab Allah, Quran, wajib baca, wajib faham dan tadabbur, wajib amalkan dan wajib sampaikan. Tolong jaga 4 ini. Setiap orang buat 4 ini, tuan-tuan, dalam masa 5 tahun ke 10 tahun, tuan-tuan akan nampak perubahan besar dalam masyarakat Islam. Masyarakat yang kuat, masyarakat yang hebat, jati diri yang tinggi, akidah yang mantap. Kalau Quran dilazimi pembacaannya, Quran dijadikan tadabbur pemahamannya, Quran diamalkan isinya, dan Quran disampaikan kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, tuan-tuan akan nampak Islam kembali gemilang sebagaimana zaman awal yang telah menjadikan Islam gemilang pada saat mereka berada di atas muka bumi ini. Cukup sekadar itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati majlis kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma rzuqna fahmahu wa 'amalahu wa nashrahu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan segala keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan kebaikan keberkatan bulan ini ya Allah, di dalam tempat yang berkat ini ya Allah, pada saat yang mustajab ini ya Allah, kurniakan kepada kami lidah yang ringan dan basah dalam baca kitab-Mu ya Allah. Kurniakan kepada kami akal yang mudah untuk mentadabbur segala ayat-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk mengamalkan segala perintah di dalam kitab-Mu ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk berdakwah menyuruh manusia kepada kitab-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami bermohon dengan kemuliaan dan keagungan Quran, berikanlah bantuan dan pertolongan kepada para mujahidin di Palestin agar mereka mendapat kemenangan yang besar terhadap musuh mereka dan musuh-Mu ya Allah. Kurniakan kemerdekaan kepada Masjidil Aqsa dan rezekikan kami semua untuk solat di dalamnya sebelum kami meninggalkan bumi ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq. Baik, hendaklah kita meningkatkan ekonomi bersama-sama untuk melakukan transformasi sosial yang digariskan dalam surah Al-Jumu'ah, insya-Allah. InsyaAllah kita ada masa sedikit lagi sebelum masuk zuhur. Boleh tak kita melafazkan ikrar Al-Quran dulu? Ya, minta semua exercise sikit, regangkan badan, kita berdiri. Tolong kawan ya, tolong kawan yang lenguh ke apa tu. Baik. Okey, kita guna angkat tangan kanan kita dan letakkan di dada sebelah kiri ya. Kita lain sikit ikrar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya kami berikrar menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam membina dunia berbudi dan penyayang berdasarkan prinsip berikut. Al-Quran dan surah Al-Jumu'ah sebagai panduan membina kesatuan ummah serta transformasi sosial. Sultan sebagai payung kedaulatan agama dan negara. Ulama dan umara berganding bahu memimpin perubahan masyarakat agar berlaku ummah grand reset secara total. Melaksanakan 4 proses riset dalam surah Al-Jumu'ah: tilawah, tazkiyah,
ta'lim al-kitab dan al-hikmah pada setiap hari Jumaat. 1 jam pada hari Jumaat menjadi momentum penting untuk riset diri, akal dan hati. Kami, ulama, umara dan ummah komited untuk membina kesatuan ummah dan transformasi sosial bagi meraih kurniaan Allah dan bertemu Allah sebagai misi serta visi tertinggi. Hadirin hadirat, marilah sama-sama kita mengangkat tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis bersejarah ini meraih keredaannya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. SP Muhammad Sahran bin Datuk Haji Tarmizi. Kemudian. Baik, dengan itu majlis ditamatkan di sini, ditangguhkan. Oh, masjid kepada rumah ngaji. Okey, silakan wakil pengerusi. Okay. Baik, dengan itu selesai dalam majlis kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita tunggu untuk solat Zuhur. Alang-alang dah lagi berapa minit je nak masuk ni? 5 minit je lagi. Selamat berpuasa semua. Semoga bertemu dengan ibadah pada Lailatul Qadar dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.